Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya, mari sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi sama-sama kita mentalaah, kita baca terjemahan tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahab Al-Zuhairi. Hari ini kita tengok lagi pada muka surat 44, tajuk baru. Surat 44 tajuknya Al-Basmalah. Al-Basmalah. Mungkin tak pernah dengar tajuk Al-Basmalah ni, tapi senang dia sebenarnya. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ni salah satu ayat selain daripada surah Al-Fatihah yang kita hafal masa kita kecil lagi. Mak kita dah ajar dah. Umur kita 3 tahun, 4 tahun dah pandai baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun begitu, adakah kita tahu apa maksudnya? Semua tahu maksudnya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Itu maksud dia, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada 3 nama Allah di situ. Perkataan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kalau kita lihat apa erti Bismillah ni, erti Bismillah ni ada dalam buku pen tulisan di atas titik, iaitu lafaz memuji Allah. Iaitu lafaz memuji Allah dengan rahmatnya sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Lafaz memuji Allah dengan rahmatnya sebelum melakukan sesuatu pekerjaan atau amalan. Termasuklah ketika kita membaca Al-Quran. Itu makna ataupun erti bacaan Al-Basmalah. Yang dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih itu makna dia. Erti Al-Fatihah itu dia. Basmalah itu dia. Iaitu puji Allah dengan rahmatnya sebelum melakukan suatu pekerjaan atau amalan. Termasuklah ketika kita hendak baca Al-Quran. Jadi perkataan Bismillahirrahmanirrahim ni, kalimah ini, ayat ini sangat besar artinya. Sangat besar artinya dan memberi maksud yang mendalam. Sebab itulah dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba pun mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah SWT perintahkan kepada para malaikat yang bertugas mencatatkan amal manusia untuk dicatat dalam buku induknya, iaitu 400 kebaikan. Maknanya besar ganjarannya baca Bismillah ni. Itu baru baca Bismillah. Apatah lagi kalau amalan kita yang kita buat sehari-hari, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak ganjaran Allah bagi. Tetapi alangkah rugi kalau kita tak baca, pakai baju tak baca Bismillah, rugi. Senang je benda pakai seluar, semua orang pakai seluar dah. Kalau ada baju seluar dekat seluar, pakai kain je. Boleh cek ni. Pakai kain pun kalau baca Bismillah boleh pahala. Baca Bismillah dah dapat 400 kebaikan. Pakai kain lagi untuk aurat, banyak mana sepanjang kita pakai kain. Benda tu sikit saja. Tetapi kadang-kadang kita ni manusia ni nampak nasi pun Bismillahirrahmanirrahim. Nampak nasi Bismillahirrahmanirrahim. Nampak benda lain tak?
Kadang-kadang Pak Bini pun lupa bismillah. Itu masalah. Lupa. Sebab tu kena di mulut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan maknanya pula satu dia tulis maknanya. Ini makna saya umpul lagi. Saya memulakan pekerjaan saya dengan menyebut nama Allah, mengingatinya dan bertasbih kepadanya. Saya mohon pertolongannya dalam segala urusan dan pekerjaan saya. Dialah yang sebenarnya Tuhan yang disembah. Dia memiliki rahmat dan rasa kasihan belas yang meliputi segala-galanya. Dialah penganugerah segala nikmat, baik yang kecil maupun yang besar. Allah sumber punya kasih sayang, ihsan dan ikram. Mana di sini penulis ni kata, sebelum kita nak melakukan kerja sesuatu perkara, hendaklah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa sahaja dia ada di mulut, di bibir kita, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dekat ada parent kita saya tu, dia kerja dia muruk orang. Dia dekat Taman Dahlia, dekat Dahlia. Oleh kerana dia selalu Bismillah, cikgu-cikgu panggil makcik Bismillah. Makcik Bismillah. Tapi tak apalah. Setiap kali dia buat benda, dia buat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kelebihan dia. Sebab barang siapa yang akhir kalam dia boleh sebut nama Allah ni, tak kira lah Bismillah ke Allah ke Ar-Rahman ke, Allah janji syurga. Dan ingat, janji Allah itu pasti. Sebab itu kita kena asuh kita ni sebut kalimah-kalimah Allah ni, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab takut-takut kita mati nanti akhir kalam kita benda lain. Contoh analogi selalu orang bawa lah, orang buat ni, lori pasir daripada Putrajaya ke Puju, hari-hari lori ni bawa pasir. Satu hari lori pasir ni dia aksiden dengan lori sampah. Contoh sampah lah. Apa yang keluar daripada lori pasir ni? Apa yang tumpah daripada dia? Tentulah pasir. Dia terkejut tu. Begitu juga orang. Kita ni hari-hari kita sebut Subhanallah, Allah Akbar, Allah. Satu hari tiba-tiba kita aksiden. Akhir kalau kita ni aksiden, Allahu Akbar, kita pun mati. Akhir kalau kita Allah Akbar. Lepas tu kita kena awas diri kita ni. Kalau kawan kita curi, kita cek ni, kita sebut lain daripada Allah, apa lagi jauh, jaga kita, takut-takut nanti kita aksiden, oh bocor. Akhir kalau kita oh bocor, rugi kita. Sebab tu kita kena main-main. Sebab kita boleh asuh-asuh. Benda terkejut ni, tiba-tiba mati. Kita adakah kita termasuk dalam orang-orang yang rugi? Nak harap ke amal lain, dah tu kita ni fail. Bayar pun kita kadang-kadang nak dapat berjemaah ni susah. Amalan inilah, biar dalam hidup kita ada satu amalan yang boleh bantu kita. Kita terkejut kadang-kadang isteri kita cocok bilang kita apa ni, pastikan mulut kita ni Allahu Akbar, Subhanallah ke, itu yang kita nak. Mana dah tahu kan? Supaya akhir kalam kita nanti dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dengan Bismillah ni. Setiap apa yang kita nak buat, baca Bismillah. Walaupun kadang-kadang kita tak tahu nak baca baju pun, doa pakai baju. Doa pasal tanah tak tahu, keluar tanah tak tahu, doa makan tak tahu, baca Bismillah. Sebab itu pentingnya Bismillah ni, sebut nama Allah. Sehingga tengah makan pun kalau kita lupa baca Bismillah, ada doa di Bismillah yang awal ila akhir. Sebab Allah suruh sangat kita baca Bismillah ni. Tapi kita tengok Bismillah ni rasa dia ringan je. Ringan sebab kita tak tahu apa kelebihan ni. Kerana apa? Pada perkataan Bismillah itu ada nama Allah, ada nama Ar-Rahman, ada nama Ar-Rahim. Kita minta Allah SWT bagi rahmat dia kepada kita, bagi rahimnya. Dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni para ulama bagi pada dulu. Ar-Rahman kasih sayang Allah di dunia, Ar-Rahim di akhirat. Di dunia ni kita minta rahmat Allah. Kadang-kadang kita zalim dengan Allah SWT. Kita zalim dengan diri kita. Kadang subuh pukul 8 pagi. Tapi Allah tetap bagi rezeki. Pukul 9 boleh pergi makan KFC. Lumayan juga Allah SWT bagi. Allah tak kaget. Oleh kerana kamu lambat makan subuh, hari ni kamu makan lempeng je. Allah tak kaget. Sebab itu kita kadang-kadang kita lupa apa dan sebagainya. Sebab itulah kasih sayang Allah ni menyebabkan manusia kadang-kadang lupa. Sebab nikmat pemurah Allah ini bukan Allah bagi pada kita saja. Kita lihat, gagap SPM pun tak ada.
Ada orang sekolah? Tak ada. Tapi kita tengok orang gagal sihat walafiat. Dia makan, Allah bagi dia pengasih, Allah bagi cara dia makan macam mana. Walaupun dia makan sampah, tak pernah ada sakit tak? Ayam ubah. Tapi kita kalau sampah kita makan apa? Ayam yang lama sikit makan dah sakit itu. Tapi Allah bagi kelebihan setiap makhluk ciptaan. Sebab itu dengan apa? Kita tak tahu mungkin makhluk ni sebelum makan dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab setiap amalan, dia kata di sini segala urusan dan kerjaan saya. Maknanya bila setiap amalan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan segala urusan. Contoh hari ni, kita melihat gula kan, masalah gula, masalah kencing manis. Kencing manis, masalah gula. Sebab apa gula ni makan jadi kencing manis? Sebab sebenarnya gula ni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang manis ni Allah bagi rahmat. Kalau dalam mulut kita tak ada rasa benda manis, alangkah gelap dunia pun. Tak ada masa manis, ada masam biasa. Manis ni rahmat Allah. Tapi mungkinlah sebab kita bila minum air teh tarik ke, minum sirap ke, kita tak baca bismillah, sehingga peranan gula tu dia tak masuk dalam badan kita tu, dia tak memain peranan yang penting. Yang sebenar ni. Memberi kemanisan. Maknanya peranan dia tu dah bertukar. Sebab itu setiap benda kita nak buat ni, kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu makanan ni dia memberi keberkatan. Makanan ni kalau kita baca doa, dia jadi berkat. Makan nasi contoh ni berkat. Tetapi dia jadi mudarat apa bismillah ni. Dia jadi mudarat. Sebab setiap rezeki yang Allah bagi pada kita tu penuh dengan keberkatan. Ini kita lupa nak baca doa dalam Bismillahirrahmanirrahim. Biasa-biasa makan ni, kita di rumah ni bila nak berhadapan dengan hidangan di Bismillahirrahmanirrahim, kalau dapat sambil-sambil dia makan kacang, makan pisang tak bismillah tak? Buka-buka berhubung tak ada. Kalau Allah bismillah ni untuk makan nasi berhidang saja. Itu kita lupa. Jadi boleh dia kata sebab apa? Sebab Bismillahirrahmanirrahim ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rahmat kepada kita, yang memberi pemurah bagi kita. Sebab itulah saya cerita tadi, ikan di laut. Ikan ni banyak di laut ni. Hari-hari dia ambil. Tetapi tak pernah habis. Dia ambil. Malah tambah banyak ikan. Sebab apa tak habis? Sebab kasihnya Allah kepada kita, dan juga kasihnya Allah kepada ikan-ikan. Ikan banyak, ikan dimakan juga. Tak pernah habis makanan dalam laut ni. Sebab itulah kita kena bersyukur. Cara salah satu kita bersyukur, kita baca Bismillahirrahmanirrahim setiap amalan kita. Nak keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, tutup pintu Bismillahirrahmanirrahim. Biarlah orang kata apa Bismillahirrahmanirrahim ni, naik apa dah tak sihat ke. Tapi itulah yang sebenar ni. Lagi banyak kita baca Bismillah, itulah zikir kita. Zikir kita Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga bila kita sebut nama Bismillahirrahmanirrahim ni, Allah mudahkan urusan kita, Allah hindarkan kita daripada melakukan kejahatan, sebab Allah pelihara kita. Okey, yang seterusnya, yang kedua ni punya hikmah Allah SWT memulakan surah Al-Fatihah dan semua surah Al-Quran dengan baca basmalah kecuali surah At-Taubah. Antara lain tujuannya ialah untuk menegaskan bahawa semua kandungan janji-janji yang tersurat dalam surah tersebut adalah benar. Sebab itu Allah mulakan setiap surah dalam Al-Quran dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulis kata Bismillahirrahmanirrahim. Sebab penting. Kecuali surah At-Taubah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi baca, tak suruh baca? Tak nak tahu, tunggu selepas ni. Tunggu dulu lah masuk pada itu. Ada nanti saya boleh tahu. Okey. Jadi sebenarnya bacaan Bismillah ini untuk menegaskan bahawa setiap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Sebab itu setiap kita kali nak baca kita dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani.
Sebab kita nak baca janji Allah ni. Bukanlah maksudnya surah Al-Taubah tu Allah tak benar itu. Sebab kenapa surah Al-Taubah itu tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim? Kerana Nabi sendiri melarang. Sebab dalam cerita Al-Taubah, surah Al-Taubah tu menceritakan tentang peperangan antara orang Muslim dan orang musyrikin. Sebab itulah antaranya tak digalakkan, tak disuruh kita baca Bismillahirrahmanirrahim dalam surah At-Taubah. Dan apabila di permulaan ataupun di tengah-tengah kita tembok-tembok, dia tak boleh baca. Ada setengah ulama nanti kita akan baca bawah kata makruh. Ada setengah ulama yang boleh tegas kata haram. Ada berbagai hukum kita akan tengok. Seterusnya, sememangnya Allah SWT akan menunaikan segala janji balasan baik dan kurnia yang terkandung di dalam surah-surah itu. Sebutan basmalah di setiap awal surah juga membimbing kita agar memulakan semua amalan dan pekerjaan dengan basmalah demi meraih bantuan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, ialah untuk membeza amalan dan budaya orang Islam berbanding dengan orang bukan Islam yang memulakan pekerjaan mereka dengan menyebut nama Tuhan dan pemimpin mereka. Ini adalah satu amalan ataupun gesaan supaya apabila kita nak baca Al-Quran, hendaklah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Kerana di sana terdapat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga dia kata supaya dengan surah-surah itu juga, surah itu akan membimbing kita, menunjuk kita jalan yang lurus, jalan yang sebenarnya. Dan perkataan Bismillah itu juga mempunyai 19 huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, ka tu semua itu ada 19 huruf yang menunjukkan bilangan malaikat yang menjaga neraka sakar. Seperti mana firman Allah SWT yang bermaksud, dan apa jalan engkau dapat mengetahui kedahsyatan neraka syakar itu? Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkan ianya binasa terus. Ia membakar kulit manusia. Pengawal dan penjaganya adalah 19 malaikat. Maknanya untuk kita lindungi daripada 19 malaikat yang menjaga neraka sakar ini, dia punya perisai dia, hendaklah selalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ayat-ayat Quran ini dia ada perisai. Contohnya untuk kita mengelak daripada azab kubur, hendaklah setiap malam kita baca surah apa? Al-Mulk. Untuk kita meredakan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita membaca surah Al-Fatihah. Banyak lagi lah surah untuk mudah rezeki dan sebagainya, banyak kan ada. Dan salah satu Bismillahirrahmanirrahim ini, ayat ini untuk kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala lindung daripada 19 malaikat yang menjaga neraka syakar tadi. Jadi mudah-mudahan dengan kita amalan nanti bila nak masuk neraka, contohnya malaikat tu akan cakap, orang ni jangan Bismillah tu jangan, orang ni jangan diazab kerana dia ada risai dia Bismillahirrahmanirrahim. Sebab neraka ni ada banyak, ada 7 ke 8. Ada 8 maksud saya neraka. Nanti kita akan masuk buat neraka nanti. Maknanya neraka sakar ni, dia akan membakar manusia tu sikit. Itu beritnya. Dia tak hilang terus ni, masuk tu sikit. Dia dera kita begitu. Dan dia azab neraka ni, dia bukan boleh kita ni. Hukum cerita orang hukuman sebab. Dulu masa belajar nak tengok hukuman sebab ni, dia akan ada doktor sebelah ni. Dia pukul ni, sekali hidup ni, tanggal daging. Lubang. Alhamdulillah tengok. Sekarang boleh tengok dalam YouTube, saya tengok. Ngeri kan? Kalau kena tak ada, kalau kena 6 sebatan, 3 je pensan orang tu. Doktor ke sekolah tak boleh. Ini kasih kena rehat ni. Masuk buat dulu. Sambung 3 lagi. Kalau neraka kita tahan juga, tapi neraka tak. Jadi macam mana pun dia tetap azab. Azab sampai kita mati, hidup sampai lagi ni. Sampai Allah panggil kita balik masuk syurga. Sebab orang Islam ni semua akan masuk syurga. Tetapi yang dosa ni, dia akan kena azab juga lah. Sekejap, mencium kejap waktu kedua kan. Tapi celuk sekejap pun nyaya kita. Bukan ni main-main. Jadi
Satu lagi hadis dia kata daripada riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesiapa yang ingin melepaskan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka yang 19 orang semuanya, maka hendaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan menjadikan baginya setiap huruf itu sebagai pelindung bagi malaikat itu. Ini hadis ya. Jadi sebab itulah kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Senang saja. Kadang-kadang ustaz saya tak pandai lah nak baca zikir banyak-banyak. Minta lagi Bismillah pun dah boleh dah. Sebab kalau kita lihat, kalau kita baca kitab kuning tu, ulama apa ahli sufi ataupun wali-wali Allah ni, mereka boleh jalan atas air ni. Sebab kita baca Bismillah ya. Kerana apa? Kerana yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni yakin lagi Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kita ni Bismillah kita ni lain. Sebab iman kita yang menyebabkan kita tidak yakin. Sebenarnya sebagai ulama mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim merangkumi seluruh ajaran syariat kerana ia merupakan kepada zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Besarnya kalimah Bismillahirrahmanirrahim merangkumi seluruh syariat. Sebab kadang-kadang amalan kita ni, kalau kita tak baca Bismillah ni, takut-takut Allah tak terima. Sebab bukan dengan nama Allah. Contohnya nak sembelih lembu, kena baca Bismillah. Dengan nama Allah. Perempuan nak bersembelih ayam, baca Bismillah. Takut-takut Allah tak terima. Sebab kita tak dengan nama Allah. Tapi kalau kita hati kita indikat lillahi ta'ala tu, insyaAllah lah kan, ada sembahyang dan sebagainya. Tapi taklah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mentaukidkan lagi amalan kita. Dan yang ketiga adalah basmalah satu ayat. Adakah basmalah satu ayat daripada surah? Boleh tanya. Baru ulama berselisih pendapat mengenai basmalah, sama ada merupakan satu ayat dari Al-Fatihah dan surah-surah yang lain atau sebaliknya. Jadi lihat dalam buku ni penulis hanya mengambil pendapat mazhab yang abah saja. Pertama sekali dia ambil daripada ulama mazhab Maliki dan Hanafi yang mengatakan basmalah, ini baca Bismillahirrahmanirrahim, bukanlah satu ayat daripada surah Al-Fatihah dan juga surah-surah yang lain, melainkan dalam surah An-Naml. Ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku menunaikan solat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhu. Namun aku tidak mendengar seorang pun daripada mereka baca Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Imam mazhab Malik dan Hanafi. Contoh kalau kita pergi Mekah tak dengar dia baca Bismillah. Dengan lain perkataan, para penduduk Madinah pada masa itu tidak membaca basmalah ketika menunaikan solat di Masjid Madinah. Akan tetapi ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa orang yang sembahyang secara sendirian boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca surah Al-Fatihah secara sir perlahan pada setiap rakaat. Dengan demikian basmalah adalah dikira sebagai Al-Quran juga, meskipun ia bukan daripada sebahagian dari surah. Ia hanya sebagai pemisah di antara surah-surah. Ini bagi pendapat mazhab Maliki dan Hanafi. Tak apa tak baca Bismillah. Manakala ulama mazhab Maliki berkata, mazhab Maliki lagi berkata, basmalah tidak perlu dibaca dalam solat fardu, sama ada solat jahriyah. Solat jahriyah ni solat yang bacaannya kuat. Contohnya solat maghrib, solat isyak dan solat subuh, ataupun solat sunat yang bacaannya kuat, ataupun solat syiriah yang bacaannya senyap, solat asar, zuhur. Sebelum bacaan Al-Fatihah maupun sebelum surah-surah lain, ia hanya harus dibaca ketika solat sunat. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa pendapat yang sahih di antara pendapat pada atas ialah pendapat Imam Malik. Ini kerana Al-Quran tidak sabit dengan khabar wahid. Ini tidak disabitkan dengan khabar yang seorang ni. Dia kena mutawatir ni, dia berturut-turut. Adalah ia hanya sabit dengan riwayat mutawatir dan qat'i. Turut dan qat'i yang putus, yang tiada sebarang persisihan mengenainya. Akan tetapi ini bukan pendapat yang zahir. Justru itu, tidak semestinya setiap ayat Al-Quran itu
dalam darjat mutawatir. Seterusnya kita baca lagi. Abdullah bin Mubarak boleh berpendapat bahawa basmalah adalah merupakan satu ayat daripada setiap surah. Setiap surah tu basmalah tu adalah satu ayat dia. Dia kata. Ini berdasarkan riwayat Muslim daripada Anas bahawa beliau berkata pada suatu hari ketika Rasulullah SAW berada di samping kami, baginda tersengguh seperti tertidur. Kemudian baginda mengangkat kepala sambil tersenyum. Kami bertanya kepada baginda, apakah yang menyebabkan engkau tersenyum wahai Rasulullah? Baginda menjawab, sebentar tadi diturunkan kepadaku satu surah. Lalu baginda membaca, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maknanya nak menunjukkan bahawa bismillah ni kena. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memurniakan kepada kamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu kerjakan sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelih korban sebagai tanda bersyukur. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dia yang absar, yang terputus bakanya. Okey, di sini menurutnya ayat bismillah ni termasuk dalam ayat Al-Quran menurut Abdullah bin Mubarak hadis dia bagi tadi. Dan seterusnya ulama kita pula menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali. Ulama kita yang ikut ni mazhab Syafi'i. Basmalah adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Maknanya kalau kita mazhab Syafi'i tak baca bismillah tak sah sembahyang. Mazhab kita. Mazhab ni jangan kita fikir mazhab ni dia pendapat aliran. Mana kalau kita bukan kita tak. Kalau kita pergi program kita ikut mazhab dia. Kalau kita pergi Mekah dia panggil bismillah. Jangan kita tegur imam tu kamu salah ni. Nanti dia pukul kita pula. Ini mazhab ni aliran pemikiran tadi. Untuk memahami satu nas dalam mazhab. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, basmalah adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Ia wajib dibaca di dalam sembahyang. Tetapi ulama mazhab Hanbali berpendapat seperti mazhab Hanafi. Basmalah perlu dibaca secara syuriah. Ini perlahan saja. Tak perlu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu Hanbali. Tidak boleh dibaca secara terang-terangan. Kuat maksudnya jari. Dan yang terakhir sekali, ulama mazhab Syafi'i basmalah dibaca secara perlahan di dalam sembahyang syiriah, sembahyang asar, sembahyang zuhur lah. Dan dibaca secara nyaring di dalam sembahyang yang jahriyah, yang sembahyang bacaan yang kuat. Sebagaimana surah Al-Fatihah yang dibaca secara jahriyah. Dan ini pendapat mereka yang menegaskan bahawa basmalah adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah adalah berdasarkan hadis riwayat Daraqutni daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, "Iza qara'tum alhamdulillahirabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab was-sab'u masani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha." Maknanya di sini apabila kamu baca ayat bermaksud segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, bacalah bismillah sebab ia adalah umul Al-Quran, umul Al-Kitab dan sab'u masani. Itu sab'u ayat lah. Tujuh ayat. Basmalah adalah salah satu daripada ayat ni. Jadi menurut mazhab kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sembahyang jari lah. Kalau sembahyang senyap lah. Walau bagaimanapun, terdapat pandangan yang tidak konsisten oleh Imam Syafi'i berkaitan dengan pendapat basmalah sebagai satu ayat daripada setiap surah Al-Quran. Kadang-kadang beliau mengatakan basmalah adalah satu ayat daripada setiap surah Al-Quran, tapi masih lain beliau mengatakan basmalah adalah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Kadang-kadang dia kata Bismillah ni termasuk dalam semua ayat. Kadang-kadang dia kata Bismillah dalam Al-Fatihah saja. Maknanya tak konsisten dengan dia punya pandangan dia. Namun pandangan yang paling sahih ialah bahawa basmalah adalah merupakan satu ayat bagi setiap surah.
Dalilnya semua para sahabat bersetuju menulisnya pada permulaan setiap surah kecuali surah Al-Bara'ah. Maknanya sini dia buat apa? Kesimpulan bahawa para sahabat kata Bismillah ini adalah termasuk dalam ayat-ayat permulaan Al-Quran kecuali surah At-Taubah. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini ditulis dalam mazhab Utsmani. Maknanya yang menulis ini adalah sahabat-sahabat Nabi. Maknanya kita buka betul lah. Sebab Utsman dia nak tulis Al-Quran ni, dia mendapat petunjuk Nabi suruh ayat ni masuk ayat ni kalau kita baca apa kisah penulis Al-Quran tu kan, bukan dia susunnya surah-surah ni, Nabi dah cakap kat dia ayat ni masuk ayat ni dan sebagainya kan. Dan juga Al-Fatihah ini juga banyak kelebihan dia. Sayyidina Ali Sayyidina Ali berkata, naik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali berkata, Bismillah adalah penyembuh segala penyakit dan pengenang segala ubat. Manakala Ar-Rahman adalah penolong bagi mereka yang beriman dengannya, dan Ar-Rahman ini tidak pernah dinamakan pada yang lain selain daripada Allah. Adapun Ar-Rahim adalah untuk orang yang bertaubat, yakni beriman dan beramal soleh. Jadi antara kelebihan-kelebihan Bismillah ini boleh jadi penawar. Kita ni banyak bomoh-bomoh tak? Sebab apa dia bomoh? Sebab kita tak yakin dengan Bismillah kita. Jadi kan. Sebab kalau betul jadi insya-Allah jadi kan. Antaranya kalau kita sakit perut contohnya Bismillahirrahmanirrahim, tak perut kita ni insya-Allah. Kita yakinlah. Kadang-kadang saya ni kat sekolah ada budak Islam, saya tak ajar ilmu apa? Ubat ni baca Bismillah je. Buat sikit Bismillahirrahmanirrahim, tepuk. Berhenti dah. Berhenti semua. Kan? Kadang-kadang budak berhenti. Dia psikologi juga tu. Ustaz tak ubat ni. Tak belajar pun tapi Bismillahirrahmanirrahim kita buat lah. Sebab itu kalau bomoh ni pergi mana-mana bomoh Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu apa baca kan, Bismillah dia buat. Sebab apa? Banyak berkat tu lah. Jadi kita kena yakin dengan Bismillah kita. Dan antara juga fadilat Bismillahirrahmanirrahim diamalkan oleh para sahabat. Di antaranya itu, sesiapa yang membaca sebanyak 20 kali selepas solat tahajud, insya-Allah Allah lapangkan rezeki kepadanya lebih baik daripada lebih baiklah. Allah bagi rezeki. Ini saya tengok dalam kitab lain. Saya tak ada ni. Banyak dia bagi ya. Dibaca ketika hendak ni. Dibaca ketika hendak berjimat.
Jadi kita teruskan. Antara fadilat kelebihan basmalah ni dibaca ketika hendak bersama isteri, berjimat lah. InsyaAllah akan melahirkan anak yang cerdas, terang hati, saleh, soleh dan memperoleh baginya kebajikan. Maknanya kita baca bismillah lah. Kita tahu banyak lagi lah kelebihan dia ni. Boleh tengok apa nak kita ceritakan tentang bismillah yang lain ni. Saya daripada Bismillahirrahmanirrahim, kita ada juga bismillah 6 orang bagi. Bismillah 6, bismillah 5, bismillah 3, bismillah 9 pun ada, banyak Jadi hari ni saya nak bagi satu je. Yang saya ni saya amalan ni bismillah 5. Senang ni, lebih pendek sekali ni. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahkafi, Bismillahirrahmaafi, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillahirrahmanirrahim. Di antara kelebihan dia, pertama sekali dia adalah sifat yang sebenarnya, iaitu penawar. InsyaAllah kalau orang nak santau kita ke, zaman ni ramai orang santau, nak hantar jin ke, nak hantar apa pun, InsyaAllah Allah akan lindung kita dengan nama-nama ini. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Di antara kebaikan dia, pertama sekali dia akan menghalang jin dan syaitan. Jin dan syaitan. InsyaAllah bila kita baca ni yakin orang nak hantar jin, iblis dekat kita, InsyaAllah dia nak dekat dengan kita. Sekarang ni kadang-kadang kita memang tak ada masalah. Kadang-kadang orang syok dengan bini kita, dia hantar juga. Orang syok dengan kita pun hantar juga. Orang dengki dengan perniagaan kita, dia hantar juga. Orang macam-macam kan dengki ni. Nampak dia orang besar, dia dengki juga. Nampak dia kereta besar, dia dengki juga. Kadang-kadang nak cerita buat dengki ni, orang yang ada saka ni, tahu saka tak? Orang yang ada saka, yang keturunan saka ni, kadang-kadang dia tak niat pun hantar. Saka ni nak tulis baik dengan bos dia, dia main niat hati dia. Ya, aku tak suka hati dia ni. Saka ni dah pergi kan? Ini bahaya ni. Lepas tu kalau berubat, jumpa dia cakap orang ni buat, dia sendiri saka dia dah pergi kan? Sebab itu bahaya kan? Orang tak tahu. Sebab itu bahaya. Orang yang ada saka ni dia marah, saka akan pergi dekat orang yang marah. Lepas tu kita tahu kita ni ada saka tak saka. Kalau kita tahu kita ada saka, jangan marah. Jangan marah. Lepas tu lah kita kena pasti. Kita scan. Ada ustaz-ustaz boleh scan, ada saka keturunan. Kadang-kadang dia melompat ayat tak ada, pergi cucu. Lepas tu kita ni, dia biasa masa kita kuat tak bola saka ni. Kita boleh kuasai dia. Tapi bila kita dah tua dan lemah rezeki ni, dia kuasai kita balik. Macam kadang-kadang orang tua malam nak makan, tengah malam nak makan lagi, lapar lagi. Kejut bini, buat roti, makan roti tengah malam. Ada yang tu, dia tak tahu dah saka tu. Yang antaranya buat makan lah, malam. Badan dia kuat je. Betul benar. Kita dari sekarang kita ada upaya, kita lindung diri kita dengan Bismillah 5 ni. Amal lah lepas, selalunya lepas maghrib dengan selepas subuh. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah. InsyaAllah kalau ada pada kita ni dia tak tahan panas, dia lari pada orang lain. Turunan lain. Sebab apa? Takut-takut ada jin dalam badan kita, ada saka. Saka dia mengganggu kita. Ingat, dia mengganggu kita. Dia mengganggu apa? Dia mengganggu kita ketika kita nak mati nanti. Dia akan kerahkan lidah kita sehingga kita susah nak baca sebut nama Allah. Itu tugasnya tu. Dia tak dapat kita sebut nama Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah. Yang kedua, terpelihara daripada bahaya musuh. Itu fadilah dia, kelebihan dia. Penawar pelbagai racun dan bisa. Kalau kena racun dan bisa, cuba baca ni. Cuba lain. Kena yakinlah. Seterusnya, melegakan bengkak dan benjol. Kadang-kadang salah tidur bengkak, dia anak bengkak,
Balik sekolah padahal salah tidur. Cikgu terpedek ni buka ni. Cikgu kata kita tanya betul-betul buka tak tidur ni. Baca pegang ni ni. Habis tadi 95 tadi. Penawar pada penyakit bisa-bisa tulang. Penawar segala jenis racun, santau dan bisa binatang. Dan yang paling penting sekali, dia boleh digunakan untuk penyakit-penyakit yang tidak diketahui puncanya. Ada orang sakit, tak tahu puncanya. Tak tahu punca. Kawan saya sakit. Sakit dia sebenarnya dia tak cari makan. Susah ke? Sakit tak cari makan. Pergi hospital. Normal. Tak ada masalah. Tapi tak boleh makan. Masalah tu. Gangguan sebenarnya, gangguan. Ataupun semua tak boleh tidur. Tak boleh tidur, masalah juga. Inilah gangguan-gangguan yang kita kena ada satu pendidik. Ambil satu. Ambil. Saya ambil Bismillah 5. Bismillah 5 ni senang nak ingat. Itu yang penting, senang nak ingat. Yang lain panjang kalau ingat. Boleh ingat. Apa tapi senang ingat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wala bisama'i wasma'ali. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah insya-Allah. Kita pergi mana pun insya-Allah tak diganggu oleh syaitan. Terjadi menjarak. Kita pengalaman kawan saya. Kawan saya di Sabah, dia suka memancing. Tak boleh jumpa lompat air, dia berhenti kereta. Satu hari dia jumpa lompat air ni dengan anak bini dia turun sejak pukul 9 pagi. Lepas ada pagi nampak lompat air, pergi. Bila mancing dapat ikan. Sengaja dapat ikan apa? Seronok mancing ni. Cukuplah bang. Isi dia ajak pun. Dia nak balik, tadi pagi berjalan je. Nak balik tu tak jumpa jalan keluar. Tak jumpa jalan keluar, faham? Tengok sama tempat, jalan tempat dekat tu. Pakatlah baca ni. Baca. InsyaAllah lepas dia baca kita nampak jalan. Jangan. Dulu kan panggil dia kata apa, sorok yang dua apa? Atau apa ni macam faham panggil? Hantu apa? Hantu nenek kan? Sorok hantu nenek. Ada ya kadang-kadang belakang rumah hilang. Semalam dalam Facebook kawan saya minta tolong doakan. Anak aku ini hilang sebab makhluk halus lah dekat asrama. Hilang. Tak tahu dia lari ke hilang ke. Tapi ikut rekod dia tak keluar dari asrama. Hilang. Dia sorok lah. Jangan Lepas kita kena ada sikit. At least tahulah apabila emergency berlaku pada kita, ada benda nak baca. Jangan tak tahu apa. Ya apa ni macam mana nak keluar ni. Ada benda ada benda ya. Amallah satu benda ni yang mudah. Moga-moga dengan sikit amalan kita ni dia beri khasiat kepada kita dan boleh jaga kita yang kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita sebut nama-nama Allah ni, dia ada apa? Siap-siap nama Allah tu, asma Allah tu dia ada kelebihan dia. Sebab itu kita kena pilih yang satu. Paling tidak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga syaitan, jin, imam manusia sendiri apabila nak ganggu kita ada pendiri kita apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat Allah, doa-doa Allah ini dia nak kena beramal. Jangan terdesak pun baca tak jadi. Terdesak pun baca. Dia nak amal. Dia kena hidup dalam hati kita, diri kita. Boleh jadi. Ini tak ada. Bila kecemasan saja baru nak baca. Kecemasan saja baru nak baca. Kita kena amal. Moga-moga ayat-ayat Allah ini dia hidup dalam diri kita. Bila hidup tu kita nak baca. Betul Al-Quran ni kita kena baca hari-hari. Kalau kita rasa sayang nak tinggal, hari ni aku tak baca lagi. Kita rasa nak tidur, kita kena baca sikit. Ayat-ayat pun boleh tidur. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu tandanya bila kita rasa itu, Al-Quran itu telah tidur dalam diri kita. Roh kita terasa dah nak ayat-ayat Quran ni. Tapi kalau kita rasa sehari tak baca, seronok betul dia esok tidur betul dia. Mana yang tak hidup dalam kita, kita kena awas diri. Tapi dia orang semayang. Kalau tak semayang, dia tak semayang tak apa. Zuhur tak semayang, maghrib tak semayang, semayang raya dia mari. Itu kena ketubah je. Korang. Dia tak rasa apa. Sebab apa? Tak hidup dia semayang dalam diri dia. Tapi kalau orang semayang,
Masuk waktu asar, jalan-jalan gym ni, aku tak sembahyang ni. Otak cari mana tempat nak berhenti sembahyang. Itu maknanya sembahyang hidup dalam India. Kita takut menjadi macam ni. Sebab itu kita kena amal dengan ayat-ayat Allah. Kita dah sembang, aku tak mengaji ke ni. Kena baca. Itu kan. Jadi pada itulah malam ni. Jadi pada minggu depan baru kita masuk surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah pada minggu depan insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa asma'i. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam.